Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah jemaah sekalian, kita boleh sambung sedikit majlis ta'lim kita ini. Rasanya kita berhenti pada muka surat 69. Dah siap Amir, 69. Ayat yang ketujuh, para sahabat, iaitu daripada ayat 68. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Iaitu di sini ada suatu petunjuk, ada suatu bimbingan daripada Allah sendiri. Barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang mukmin. Siapa yang tidak mengikut sabilal mu'minin. Sabilal mu'minin di sini ialah para sahabat. Sesiapa yang menentang setelah datang kepada mereka al-huda, petunjuk, dan petunjuk itu datang dalam keadaan tabayyin, terang jelas, dia tentang. Daripada sini para ulama kita kata, ada orang kalau kita sampaikan kepada dia maksud sesuatu benda tapi dia tak jelas, selagi mana dia tak jelas, artinya dia tak faham dan dia tak ikut, itu kita tak boleh masukkan dia di dalam dia menentang. Tak boleh, sebab dia tak jelas. Sifat orang menentang ini ialah tabayyana lahu al-huda. Benda tu jelas dan dia tentang, dia masuk dalam penentangan. Dan dia tahu jalan yang dia ambil itu wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Dia yang sedang dia ikut itu bukan jalan orang mukmin. Sehingga Allah menyatakan dia berada di, Allah menafikan jalan dia mukmin. Habis maka mestilah kita berusaha ikhwan supaya kita berada di atas jalan orang-orang yang mukmin. Jalan orang mukmin yang pertama adalah para sahabat. Orang mukmin yang pertama adalah para sahabat. Iman mereka telah disahkan oleh Al-Quran, jalan mereka telah dibenarkan oleh Al-Quran. Kemudian kata Allah, kalau ini berlaku, mereka menentang Rasul setelah datang petunjuk dan mereka tidak ikut jalan orang-orang yang mukmin, Allah bagi tahu fenomena kehidupan dia, iaitu kami biarkan dia berleluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu. Jadi memang jalan sabilal mukminin dia akan dominan sama mana-mana. Allah biarkan. Biar tu bukan kerana Tuhan redha, tidak. Dalam Al-Ibanah oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menyatakan takdir Allah ni ada dua jenis. Satu kauniyah, satu syar'iyah. Takdir yang paling tinggi adalah takdir syar'iyah. Syarak, hukum hakam syarak.
Qada yang paling tinggi adalah qada syar'iyah. Allah izin banyak benda berlaku. Allah izin maksiat, Allah izin munkar, Allah izin syirik. Semua itu masuk dalam takdir Allah. Tetapi dia berada pada bab takdir yang Allah tidak redha dengannya. Allah tak pernah redha. Syarak adalah takdir yang Allah redha. Orang tipu orang, Tuhan tak redha, tapi Tuhan izin. Tuhan izin berlaku. Maka izin Allah bukan bermakna redha. Maka seorang Muslim, apa kondisi dia, dia tak boleh kata ini takdir Allah. Dia kena tengok takdir itu di bawah bab apa. Semua takdir-takdir yang keluar daripada takdir syar'iyah, Allah tidak pernah redha. Takdir kauniyah, takdir kehidupan-kehidupan ini yang bukan takdir syar'iyah. Syar'iyah ni apa dia? Berkaitan dengan hukum hakam, halal haram, jalan beribadat, jalan akidah, ini semua syar'iyah. Allah dah tentu dah. Siapa keluar daripada jalan itu, Allah murka. Siapa berada di atas jalan itu, Allah redha. Maka ikhwatul iman, Imam Abu Hasan Asy'ari menyatakan, satu orang dia tak kenal hukum hakam, dia tak boleh kata ini takdir Allah. Memang takdir Allah, takdir daripada sudut Allah mengizinkan benda tu jadi, tapi Allah tak pernah redha. Tak pernah sekali-kali Allah redha. Maka mukmin kena melarikan diri daripada takdir yang satu kepada takdir yang lain. Mukmin kena larikan diri daripada takdir yang Allah benci kepada takdir yang Allah redha. Maka apa yang Allah redha? Allah redha jalan Rasul dia. Apa yang Allah redha? Sabilal mu'minin, jalan orang-orang yang beriman. Maka apabila kita keluar daripada jalan ini, Allah akan izinkan satu kehidupan yang Allah tak redha berlaku, iaitu jalan menentang Rasul, dan bukan jalan orang beriman itu lebih bermaharajalela di atas muka bumi. Allah izinkan. Kenapa Allah izin? Satu, sebagai ujian. Yang kedua, sebagai Allah menyempurnakan janji dia, memakbulkan setiap harapan dan maksud hamba-hamba dia. Allah bagi. Maka Allah katakan, dan kami masukkan ia ke dalam neraka, ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ini sebagai tanda Allah tak redha. Benda yang Tuhan sendiri nak bubuh dalam neraka, dia tak pernah redha. Dia tak pernah redha. Benda yang dia nak bagi dengan syurga adalah benda yang paling dia redha. Maka mukmin tak boleh menyatakan buat macam mana, dah takdir aku lagu ni. Salah. GST naik redha tak? Contoh saja, tak ada apa-apa. Takdir ya takdir. Tapi takdir yang mana? Kalau nilai dia kezaliman, Allah tak redha. Secara omongan biasa, memang takdir Allah. Minyak naik takdir, GST takdir, memang takdir. Tapi takdir yang mana? Hatta orang jadi kafir pun takdir Tuhan. Ya betul, memang takdir Allah dia kafir, tapi takdir yang mana? Yang Allah benci, yang Allah redha. Orang sedang menyembah syirik, ya, dengan izin Allah lah. Kalau Allah tak izin, macam mana dia nak buat benda syirik? Man zalladhi yashfa'u 'indahu illa biizni. Siapakah boleh memberi pertolongan kepada kamu kalau bukan dengan izin Allah? Ya, dengan izin Allah lah. Tapi Allah redha? Allah tidak akan redha. Maka Allah katakan kepada orang-orang yang mengikut bukan jalan mukmin, Allah kata, nuwallihi, kami biarkan dia, ma tawalla, di atas penyelewengan dia itu kami biarkan, tanda dia tak redha, wa nuslihi jahannam, kami sediakan dia dalam jahannam, wasa'at masira, neraka jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ayat-ayat tersebut, termasuk ayat sebelum ni, menjelaskan tentang wajibnya bagi setiap kita untuk ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun juga wajib berittiba' tidak hanya dalam masalah ibadah, namun juga berittiba' dalam masalah-masalah yang lain. Ittiba' kepada Nabi dalam masalah apa, ikhwan?
dalam apa yang ada pada Rasul, perkataan dia, perbuatan dia, akhlak dia, takrir dia, semua. Sebab ketika datang ayat wa innaka la'ala khuluqil azim daripada surah Al-Qalam tu, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang mulia, wa innaka la'ala khuluqil azim. Abdullah bin Abbas, orang yang Nabi doakan supaya dia menguasai ilmu tafsir, dia menyatakan wa innaka la'ala khuluqil azim, akhlak yang mulia, akhlaknya mulia yang ada pada Nabi itu adalah dinul Islam, agama Islam. Artinya kalau ada siapa-siapa yang tidak mencontohi Nabi sedangkan dia mengiktiraf dia Muslim, artinya dia tidak mengiktiraf kesempurnaan akhlak yang ada pada Nabi. Pasal itu ditanya pada Aisyah, apa dia akhlak Nabi? Aisyah jawab, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Jadi kalau siapa-siapa boleh beramal Islam dengan tidak contoh Nabi, inilah satu penyelewengan yang sangat jelas dan hakiki. Dan Allah katakan, inna dina indallahi al-Islam. Di sisi Allah cuma ada Islam. Di sisi Allah cuma ada Islam yang Muhammad bawa. Allah katakan, wa man yabtaghi ghayra al-Islam dina falan yuqbala minhu. Aku tak akan terima lain daripada Islam. Islam yang mana? Wa innaka la'ala khuluqil azim. Yang ada pada Muhammad itu yang paling sempurna. Siapa-siapa ambil Islam bukan daripada Muhammad, Allah kata wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kenapa? Kerana Allah katakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Itu tentang Muhammad. Itu tentang Muhammad. Hak lain tidak ada. Karena itu ikhwatul iman, kita beritibak pada Nabi, jangan beritibak sembahyang saja, puasa saja, haji saja. Bahkan kita beritibak daripada seluruh sunnah. Apa makna sunnah? Dari terjemahan Arab kita terjemahkan daripada lughah, dari segi bahasa. Sunnah, apa dia sunnah? As-sunnah dengan makna at-tariqah, perjalanan, kan? Sunnah dengan sunnah dengan makna apa? At-tabi'ah, kebiasaan hidup. Sunnah dengan makna apa? As-sirah, paparan-paparan dalam kehidupan. Jadi bila kita kata sunnah Nabi, tariqah, perjalanan hidup Nabi, apa yang ada. Adakah sepanjang dia hidup tu dia sembahyang saja? Tidak. Ada at-tabi'ah, kehidupan manusia. Allah suruh Nabi menggunakan perkataan dan Allah rakamkan di dalam kalam dia, innama ana bashar, aku manusia biasa. Dari segi tabiat dan perjalanan hidup, apa yang ada? Semua ada. Maka bila kita kata sunnah, kita merujuk ke semuanya kepada Nabi. Kerana itu jangan berbohong kepada Nabi. Nanti Tuhan letak satu maq'ad, satu tempat duduk dalam neraka, tak boleh bohong. Kerana itu kata penulis kitab ini, namun juga wajib beritibak dalam masalah-masalah lain. Dengan itibak ini kita akan mendapat kemuliaan, kebahagiaan dan kemenangan. Dalam itibak ini kita akan dapat kemuliaan, kita akan dapat kebahagiaan dan kemenangan. Okey, baru kita masuk ni Pak Men. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka mendapatkan kemuliaan, kemenangan dan izzah dengan sebab mereka ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izzah bermakna dalam hidup ini Allah beri kepada mereka nilai-nilai yang tinggi dari segi kemuliaan orang pandang. Itu makna izzah. Orang tengok mereka itu, orang nampak kemuliaan. Ketika mereka tidak ittiba' kepada Rasulullah sekali sahaja, maka mereka mendapat kekalahan, sebagaimana yang masyhur kita ketahui tentang kisah perang Uhud. Orang kata sebahagian ahli bahasa sirah, bukan semua para sahabat yang tak dengar cakap Nabi dalam perang Uhud
tetapi tercatat di kalangan para sahabat. Itulah hari pertama, itulah sejarah yang awal, sejarah yang akhir yang dapat dipahak dalam sejarah. Mereka bukan tak dengar, mereka dengar, tapi dengar tu tak habis. Arahan Nabi suruh duduk atas bukit, mereka dengar. Cuma yang tak habis tu apa dia? Nabi kata, perang ni habis ke, perang ni tak habis ke, kamu di atas bukit pemanah. Tetapi mereka merasakan arahan itu telah pun berakhir. Bukan merancang, tak, tapi tidak merujuk kembali pada Nabi. Itulah kisah pertama yang Quran menyatakan kamu kalah punca daripada diri kamu kerana kamu tidak mendengar perkataan Rasulullah. Inilah pertama kes yang wujud di kalangan para sahabat. Kemudian mereka tak wujud dah. Tapi perang di mana para sahabat waktu itu mendapat kekalahan kerana pasukan pemanah tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu disebabkan kerana perbuatan mereka. Allah berfirman, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada peperangan Uhud, padahal kamu telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada peperangan Badar, kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah itu dari kesalahan diri kamu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Sekali sahaja ikhwan, sekali sahaja boleh dirasakan hidup ni dah tak ada berkat, boleh dirasakan. Siapa yang akan rasa ni ya ikhwan? Mukmin. Yang tak mukmin dia tak boleh rasa apa-apa. Apa yang tak mukmin nak rasa? Bahkan dia rasa bahagia dia keluar daripada jalan orang-orang yang mukmin. Yang lebih menyedihkan lagi, umat Islam saat ini sudah sangat jauh daripada ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengerjakan syirik dengan bangga. Mereka juga melakukan perbuatan bid'ah, melakukan kemaksiatan dan lainnya yang menjadi sebab kehinaan bagi mereka. Maka tarbiyah pendidikannya harus diutamakan kepada umat ini, iaitu harus mengikuti perkataan Allah dan perkataan Rasulnya sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Manhaj kita ikhwan, nak kembalikan balik, kita nak faham perintah-perintah dan larangan dalam agama ini kepada zaman asal balik. Hatu saja. Ini yang menjadi masalah besar, perbalahan yang besar. Ima orang faham bahasa kita, ima dia tak faham. Itu saja. Tapi kadang-kadang apa yang kita cakap dia sokong. Dia sokong dari segi perkataan kita guna, tapi bila kita nak melaksanakan, dia kata tak boleh. Kita kata, salahkah kita? Salahkah? Tak mana salah. Kalau ada salah tu tolong tunjuk. Kita cuba nak faham agama ini seperti mana para sahabat faham ketika mereka dengar daripada mulut Nabi. Itu saja. Turun ayat zakat, Nabi bincang tentang zakat. Orang yang pertama zakat adalah para sahabat. Mesti dia pun lebih tahu daripada kita. Kita kata sebijak alim ulama kita hari ini, sahabat lebih faham daripada alim ulama kita. Dan alim ulama kita menjadi bijak kerana dia boleh memahami maksud kehidupan para sahabat. Kita nak mengembalikan yang tu balik. Orang kata audah ilal as, kita nak bawa balik pada asal. Itu saja. Sembahyang, nak faham Nabi sembahyang. Ahlus sunnah wal jamaah ada satu kaedah dalam bumbung ahlus sunnah, sangat hebat kaedah ahlus sunnah. Sekiranya para ulama di kalangan ahlus sunnah bagi satu pandangan dan fatwa, kemudian kita mendapati pandangan dia itu dhaif dan dalil dia dhaif, ahlus sunnah tidak mencerca para ulama.
Ahlus Sunnah tidak mencerca, bahkan Ahlus Sunnah meyakini di atas dia punya semangat ijtihad dia tu nak bagi faham, dia dianugerahkan satu pahala di sisi Allah. Tetapi Ahlus Sunnah mengambil pegangan pandangan dia yang dhaif, kita tak ikut. Tapi dia kita tak boleh cerca, mudah-mudahan Allah bagi pahala pada dia. Ahlus Sunnah tetap ikut yang sahih daripada sahabat sampailah kepada Nabi. Tang mana tak kena kaedah kita ni? Tang mana tak kena? Adakah kita guna kaedah lain walaupun pandangan ulama kita itu dhaif, kita mesti ikut kerana dia ulama? Yang itulah sepatutnya kita kritik. Dah kita tahu dia lemah, barang dhaif, bukti-bukti yang lemah nak masuk mahkamah pun tak lepas. Hakim kata, awak nampak tak dia bunuh orang? Yalah, hari tu saya nampak, tapi hari ni tak apa nampak. Cakap betul-betul lah. Saya pun tak pasti. Barang tak pasti itulah agama namakan dengan barang dhaif. Bila kata hadis itu lemah, tak pasti. Tak pasti secara 100% Nabi buat. Tak pasti. Itu makna dhaif. Awak tak pasti Nabi cakap, tapi awak cakap macam awak pasti Nabi cakap. Ni sahabat Ana nak ceritalah. Depa kata entah tak betul. Ana tak kata depa. Kalau salah depa, salah lah kan. Macam mana hang boleh cakap lagu tu? Hang siapa yang kata? Orang Arab kata apa dia? Orang Arab kata apa? Qila wa qala kan? Depa kata. Depa tu siapa dia? Tak tahu. Macam mana hang tak tahu keluar daripada mulut siapa, tapi hang dah pukul canang dah? Inilah maksud hadis dhaif. Inilah maksud hadis lemah. Para ulama hadis kata kalau hadis tu lemah, letak sebelah, jangan amal sehingga kita ada bukti dia benar. Pasal itu ada kaedah fadailul a'mal. Mana-mana hadis yang lemah, dia tak boleh satu, dia kena buat main lagi hadis lemah yang sama macam dia, buat main lagi sekira-kira jumlah dia menjadi satu khabar, baru boleh pakai. Itu pun untuk apa? Fadailul a'mal sahaja, bukan kerana dia satu hadis terus dia masuk fadailul amal. Tidak, enggak bisa apa, enggak bisa, tak boleh. Macam raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar, kita baru balik daripada perang yang besar, perang yang kecil, dan kita ada perang yang besar. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, perang Badar dalam bulan puasa ni adakah kecil? Nabi kata kecil. Ada lagi satu perang yang besar. Perang apa? Nabi kata jihad. Jihad apa? Hawa nafsu. Jihadun nafs. Jihad lawan hawa nafsu. Nabi, kita ikuti sirah peperangan Badar, Nabi tak tidur semalaman, ambil kain dia, tutup kepala dia. Esok nak jadi perang, Allahumma intahlik hadhil asabah fa innaka lan tu'bad. Ya Allah, kalau jadi dua benda aku takut. Yang pertama, tentera-tentera daripada Muhajirin dan Ansar kalau tarik diri, kalau buatlah seorang dua tarik diri, ya Allah, binasalah kami hari ini. Nabi minta kesetiaan Muhajirin, Nabi minta kesetiaan Ansar, semua bagi setia. Lepas tu Nabi kata, ya Allah, kalaulah tentera ni mati dan mereka gugur semua, tidak ada siapa nak sembah dah kamu di atas muka bumi. Ali kata, aku tak pernah tengok keadaan yang paling dahsyat melainkan malam besok nak terjadinya Badar. Nabi begitu cemas dan takut. Tiba-tiba riwayat ni kata perang tu kecil. Perang tu kecil kan? Kan ada riwayat Ustaz Yuk tengok kan? Apa? Dia katakan diambil apa? Hamzah punya tarik Hamzah punya orang putih panggil hat. Tak berarti dia Melayu sangat kan? Dia ambil jantung Hamzah ni, diambil. Cerita anak abang kata Badar tu besar, diambil jantung Hamzah. Hindun kononnya ambil.
mamah, tikam pisau, tarik, buka macam pakar jantung, buka. Senang kan nak turun ni, nak bagi patah tulang-tulang tu, nak buka, cari spare part besi tak mana tu. Doktor nak buka, betul lah doktor ni, kita nak buka kopak ni. Tapi Hindu ni perempuan kuat riang dia. Dia tikam sekali, dia tarik tu, patah tulang, perang, patah. Buka, tarik jantung, gunting, gigit, balin atas jasad Hamzah. Tak cukup, ambil pisau, potong telinga, potong hidung, semua turun, tak kenal. Nabi punya hati sakit hari itu, Allah Maha mengetahui. Tiba-tiba Nabi kata, ini perang kecil, ada perang lagi besar. Para ulama hadis kata hadis ni lemah. Hadis ni lemah, tak kuat sumber, tak kuat untuk disandarkan dia perkataan Nabi. Maka kerana tak kuat, kita asingkan. Kalau kita nak pakai dia juga, kita kena cari sokongan lain. Ada tak hadis sahih seumpama makna dengan dia? Ada tidak ada? Kalau tidak ada makna yang agak kita kata tepat, dia punya isyarat-isyarat lebih kurang macam ni. Sampailah hari ini pakar-pakar hadis seperti Ahmad Syakir, seperti Syuaib Arnaud, akhirnya Albani rahimahullah dah mati dah, mereka cari dan mereka kata kami tak jumpa sokongan dia. Maka lemahlah riwayat ni nak kata Nabi berucap ketika balik daripada perang Badar. Bukan ucapan Nabi. Kita nak kata ucapan Nabi bukti tak kuat. Kalau bukti tak kuat, kita tuduh juga Nabi cakap. Hadis menyebut man kazzaba alayya muta'ammidan. Siapa yang tak cukup bukti tapi dia kata juga aku kata, satu tempat duduk dalam neraka. Kaedah ni lah kita pakai. Kita tak mau cakap hadis sombrono. Kaedah ni lah kita pakai. Kita tengok nilai hadis, kita baca kedudukan hadis, tiba-tiba orang tak boleh terima kaedah kita pakai ni. Dia nak juga bila sebut dhaif, apa salahnya dhaif? Come on baby, don't tell me that. Hang tanya apa salahnya dengan dhaif? Pergi tanya hakim dalam mahkamah, apa salahnya dengan kes dhaif macam ni? Kerana itu tidak boleh sebarangan. Apa tak kena kaedah kita? Bila para ulama ambil hadis yang lemah, membawa hukum, maka lemahlah riwayat. Seperti kita kata, ni contoh, bukan berkelai apa, contoh saja, contoh bagi sakit hati sikit aja, tak ada apa-apa, contoh biasa. Dalam mazhab Syafi'i, kalau kita sembahyang subuh, sama ada kita terlupa baca kunut atau sengaja kita tinggal dengan sengaja ataupun kita tinggal dengan terlupa, maka apa kita kena buat? Sunat kita sujud sahwi. Kerana baca kunut subuh dalam mazhab Syafi'i termasuk sunat ab'ad. Kan dalam fiqh mazhab Syafi'i yang kita duk belajar, sunat sembahyang ada hay'ah, ada ab'ad. Sunat hay'at ni apa dia? Sunat-sunat yang kalau kita tinggal tak ada sujud sahwi. Macam baca a'udzubillah, macam kita baca iftitah. Ini semua sunat hay'ah. Dia bagi cantik sembahyang tu. Tapi ab'ad, sunat yang kalau kita tinggal, dia menghampiri, dia macam menghampiri nak meninggalkan rukun. Seperti tinggal tahiyat awal, seperti duduk tahiyat awal tapi tak baca tahiyat, seperti kunut. Maka para ulama ambil bab ini berbincang. Orang yang pertama sembahyang adalah Nabi. Kalau kita kata baca kunut, maka tentulah Nabi yang baca kunut. Maka para ulama cari dalam bab-bab macam ni dalam hadis. Para ulama buka bab sujud sahwi Rasulullah. Bukhari buka, Muslim buka, semua kutubus sunnah buka. Ulama jumpa hadis Nabi lebih rakaat, Nabi buat rakaat lebih, Nabi buat sujud sahwi. Nabi pernah terkurang rakaat, Nabi buat sujud sahwi. Nabi pernah tinggal tahiyat awal, Nabi sujud sahwi. Dalam sepanjang riwayat tu, para ulama tak pernah jumpa satu riwayat Nabi tertinggal kunut dan Nabi sujud sahwi. Tak ada riwayat ni. Tak ada. Demi Allah tak ada. Yang cari ni bukan dewan DBKL.
Yang cari ni ulama hadis. Mereka yang ada kecokohan dalam ilmu hadis, yang benda mereka nampak kadang-kadang kita tak nampak. Kita tak tahu tentang hadis. Ilmu mereka lebih banyak tentang hadis berbanding jahil mereka. Akhirnya mereka memutuskan Nabi pernah tinggal sujud, Nabi pernah tinggal tahiyat awal, dan baginda kita kata tampung dengan sujud sahwi. Tapi tidak ada bagi dicatatkan Nabi pernah. Antum bayang, selama tu Nabi sembahyang, Nabi pernah terlupa sujud sahwi. Sujud sahwi pernah tinggal, tahiyat pernah tinggal, rakaat pernah terlebih, pernah terkurang, pernah. Takkanlah kunut tak pernah tinggal. Semua pernah jadi. Bahkan balik perang pernah tertidur sampai cerah, pernah jadi. Pasal apa? Innama ana bashar, aku manusia. Kalau perang sampai tak letih, itu bukan manusia. Yang ni mesti Nabi makan apa-apa ni. Nabi manusia letih, pening kepala, raplah ni semua, lapang, semua biasa sebagai manusia. Maka kata para ulama, adapun pandangan mazhab Syafi'i berkenaan dengan kalau tinggal kunut sujud sahwi, pandangan ini pandangan yang dhaif. Kenapa? Tak boleh dibuktikan daripada Nabi. Tiba-tiba ada orang marah. Ada orang marah. Pandai-pandai mereka kata dhaif. Mereka siapa? Ditanya kita siapa? Ditanya kita siapa? Kita kata tak ada siapa-siapa, bukan wakil rakyat, bukan siapa. Cuma riwayat tak ada. Dah tak cari tak ada. Lagu tu dia cakap. Cuba cari tengok. Dah bukan kita yang cari, muhaddisin yang cari. Muhaddisin yang cari. Bukan zaman ni orang cari. Orang dah cari zaman Bukhari. Orang dah cari zaman Ahmad. Orang dah cari zaman wujudnya muallif sahibus sunan ini. Orang yang menulis kitab hadis itu, mereka cari zaman mereka. Maka kenapa orang tak boleh terima kaedah ini? Kadang-kadang lebih teruk kedudukan kita. Kita kata tengok mereka ni sikit-sikit hadis Nabi sampai tak mau pakai orang lain langsung. Antum cakap lagu tu cakap apa? Dia mau hadis Nabi ni kurang sikit. Kalau boleh amalan Tok Wali, amalan Tok Wali, amalan kawan tu. Tok Wali tu tak kena GST, Tok Wali tak bayar tol. Orang lain kena bayar. Dia ni sampai ke palang tol, palang tu naik sendiri. Nak tanya apakah amalan Tok Wali ni? Tok Wali kata amalan saya senang, isap lah rokok hari-hari, tol tu pun tak mau bayar. Ini kita kata tak betul, ikhwan. Ini manhaj yang salah. Antum tengok apa Imam Imam Abu Abdillah sebut. Baik, sudah yang lebih menyedihkan, yang lebih menyedihkan lagi, umat Islam saat ini sudah jauh dari ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengerjakan syirik dengan bangga. Mereka juga melakukan perbuatan bid'ah, melakukan maksiat dan lain yang menjadi sebab kehinaan bagi mereka. Maka tarbiyah pendidikannya harus diutamakan pada umat ini, iaitu harus mengikuti perkataan Allah dan perkataan Rasul sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Had ni kita dah terang hari-hari, ikhwan, supaya mereka faham manhaj ini. Tengok kata apa Abu Bakar sebagai contoh. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang dijamin oleh Allah masuk syurga. Antum boleh, kita boleh apa? Kita boleh tak menguasai benda-benda macam ni? Bila sebut Abu Bakar ataupun sahabat lain yang kita katakan mereka ini ahli syurga, kita boleh bayang tak? Ahli syurga ni maksud apa? Nak kata apa? Mereka telah dijamin masuk syurga. Nak kata apa? Ni cakap bahasa Penang kan. Orang Penang kata yang kita duk tungi langgang ni. Orang Kuala Lumpur kata kita semayang, kita puasa. Orang Penang kata panggil tungi langgang. Punya mengkak bahasa dia pakai. Tungi langgang. Yang kita duk tungi langgang ni untuk apa? Kalau saya tanya kita ni, orang lelaki-lelaki, kenapa tak buat maksiat? Kenapa tak mendedahkan aurat? Kenapa macam ni?
salah satunya nak menjauhi larangan-larangan Allah supaya boleh masuk syurga. Supaya boleh masuk syurga. Ya. Bukan kata boleh masuk syurga. Abu Bakar ni, lah ni duk ada dalam syurga. Ada hati kita, orang putih kata dia tak touch. Apa? Touch and go tu kan. Dia tak boleh touching. Abu Bakar masuk syurga. Bukan kata Abu Bakar masuk syurga ni kerana dia pergi bertapa Gunung Jerai ke Gunung Semangui ke, tak. Yang kata Abu Bakar masuk syurga ni lidah, mulut, bahasa Rasulullah. Kita ni kalau boleh jumpa Tok Wali, macam mana kita punya seronok. Tak tahu boleh ambil satu gambar wali tu, oh Allah, wali tu pula tak pakai baju, lagi kita seronok ambil gambar dengan dia. Apa ada pada wali? Manusia biasa. Rasulullah bukan manusia biasa, dia Rasulullah. Kalau dia kata kau ahli syurga, Allah menjadi penjamin kawan tu ahli syurga. Abu Bakar di atas mulut Nabi ahli syurga. Tak maukah kita beragama tengok orang ni? Dia semayang belakang Nabi, dia tahiyat belakang Nabi, dia sayang ke Nabi, dia hijrah dengan Nabi. Apa dia kata? Kata Abu Bakar ahli syurga ni, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bih fa inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azira. Hadis Bukhari. Kata Abu Bakar, aku tidak meninggalkan sedikit pun amalan-amalan yang Rasulullah lakukan kecuali aku pun mengerjakannya, kerana aku khawatir apabila aku tinggalkan satu sahaja perintah beliau, maka aku akan sesat. Abu Bakar kata, aku tak akan tinggal sikit pun amalan Rasulullah. Sunnah Rasulullah ni sikit pun aku tak tinggal. Kalau aku tahu lah, yang mana aku tak tahu lagi lah. Macam kita, apa yang kita dah tahu, yang kita dah tahu jangan tinggal. Yang kita tak tahu lagi, tak tahu lagi lah. Yang tu tak masuk kes lah kan. Yang tak tahu macam mana nak buat, tak tahu lagi. Tapi yang kita dah tahu, kita buat macam kita tahu. Kita tahu kedudukan dia, kita tahu penjelasan dia, buat macam tu. Kenapa? Kerana aku bimbang. Fa inni akhsha, aku takut kalau aku tinggal satu sahaja daripada urusan Nabi, aku akan jadi sesat. Lah tu juga. Ya, nak selawat macam Nabi ajak, nak puasa macam Nabi. Ya. Ni nak puasa main ni. Nak puasa macam siapa? Macam Nabi. Al-Imam Al-Ghazali, jangan abang kat orang ni rahsia kita lah. Al-Imam Ghazali dalam Ihya, setelah Al-Ghazali buka mulut, penulis-penulisnya lain kutip daripada buku Al-Ghazali tanpa mereka mau meneliti, tanpa mereka mau berfikir. Al-Ghazali membahagikan puasa pada 3 martabat. Al-Ghazali membahagikan puasa pada 3 martabat. Kata Al-Ghazali, yang pertama saumul awam, puasa orang awam. Yang kedua, apa dia saya? Saum al-khawas. Yang ketiga khawasul khawas, puasa orang awam. Yang kedua puasa orang khusus. Yang ketiga puasa orang khusus di atas orang yang khusus. Puasa orang awam ni macam mana? Macam puasa kita lah kan, ataupun lebih tepat macam puasa sahabat-sahabat lah. Ni puasa orang awam kan? Macam pakcik puasa orang awam lah. Macam mana? Maksud dia apa dia? Tak batal puasa, tak makan ayam siang hari. Dan waktu puasa tu kita jaga daripada anil muftirat, daripada yang membatalkan puasa. Ini puasa biasa. Ini puasa orang awam. Puasa khusus sikit, puasa orang yang tingkatan tinggi sikit, puasa dia apa pakcik? Bukan kata puasa ni, puasa daripada perkara yang membatalkan, daripada perkara yang membatalkan pahala puasa. Dibawalah riwayat Nabi menyatakan bahawa puasa itu puasa daripada ghibah, mengumpat, puasa daripada fitnah, puasa daripada melihat sesuatu dengan syahwat, dan beberapa, semua tu hadis-hadis yang kalang kabut belaka. Kemudian puasa khawasul khawas, puasa siapa? Puasa orang ni, dia puasa bukan mengharapkan pahala, tapi kerana dia sangat mencintai Allah.
Al-Ghazali dalam Ihya ada pembahagian. Ulama hadis ketika membongkarkan kitab Ihya, mereka kata sekiranya Allah bagi kepada Al-Ghazali nyawa yang kedua, nescaya dia akan cabut balik perkataan ini daripada kitab dia. Siapalah kita nak bagi puasa pada kedudukan ini, sedangkan mulut orang yang paling mulia Rasulullah tak pernah membahagikan puasa. Tak pernah. Bagaimana Rasulullah puasa, macam tu kita kena puasa. Rasul seorang, dia puasa dan kita kena ikut. Macam mana kita yang ikut Nabi puasa, tiba-tiba makan puasa kita jadi 3? Semua orang, hang wali ke hang siapa, hang kena puasa macam Nabi. Macam mana bila kita puasa macam Nabi, Pak Mi'e jadi awam, saya jadi khusus? Macam mana tu? Semua orang kena puasa macam Nabi. Semua orang kena puasa macam tu. Pembahagian ini telah menyebabkan manusia masuk ke dalam ibadat puasa dengan cara tak betul. Dan banyak orang pakai sebagai hujah, sedangkan tak ada apa, kosong. Puasa macam mana? Puasa macam Nabi. Ada perempuan datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku sakit perut, aku tak tahan nak buka puasa, aku rasa nak muntah ya Rasulullah, tolong aku. Nabi kata muntah. Tiba-tiba perempuan ni dia layan perut dia muntah. Dia muntah sekali, keluar apa? Keluar daging, keluar darah. Apa Nabi kata kepada dia? Sesungguhnya kau telah berpuasa tapi kau mengumpat orang, maka kau telah memakan daging saudara kau sendiri. Ya Rasulullah, aku sakit perut, aku nak muntah, aku nak buka puasa. Nabi kata buka. Dia muntah, keluar daging. Ulama hadis kata, wallahu ta'ala a'lam, tidak pernah terdapat riwayat yang sahih yang bercerita ada orang Nabi suruh buka puasa dan pergi muntah keluar daging. Tak ada. Kalau dia muntah keluar daging, kan saya tanya pada doktor lah yang boleh membuat pengesahan bab ni, bila kita makan, sistem penghadaman tu macam mana? Adakah kita makan nasi secekak, kita ambil nasi kan, kita bubuh lagu tu, satgi kita pergi ludah, dia keluar nasi secekak lagu tu juga? Bermakna penghadaman tak berlaku. Kita makan mi masuk dalam perut, dia penghadaman, dia akan melumatkan. Tiba-tiba kawan tu tak makan apa, tiba-tiba muntah keluar daging. Come on brother. Kata Imam Ibn Jauzi, ghairul ma'qul, tanda hadis tu palsu, tak masuk akal. Tapi hadis-hadis macam ni digembar-gemburkan dengan bulan Ramadan. Yang ni yang kita kata jangan. Riwayat sahih banyak tu ada. Baca riwayat sahih, baca Bukhari, baca Muslim, baca Ahmad, baca Riyadhus Salihin. Banyak riwayat-riwayat yang sahih. Kita tinggal satu je cara Nabi, kita tak ada apa, ikhwan. Antum bayang kalau kita masuk dalam bulan Ramadan, dengan cerita-cerita yang tak sabit daripada Nabi, kita lah ni duk harap apa sebenarnya? Yang nak bagi pahala Allah. Jalan yang kita kena ambil puasa, jalan sunnah Nabi. Tiba-tiba kita pergi ambil jalan orang lain, ghaira sabilil mu'minin. Siapa nak bagi pahala ke kita? Ini satu perkara yang besar, ikhwatul iman. Ini kata Abu Bakar, aku takkan tinggal cara Nabi. Imam Abu Abdullah bin Ubaidillah bin Muhammad bin Battah, dia mati, dia wafat pada tahun 387 Hijrah. Dalam kitab dia Al-Ibanah, dia kata, wahai saudaraku, Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar. As-Siddiqul Akbar maksud dia apa? Dialah ketua dalam membenarkan Rasulullah. Orang macam kita membenarkan Rasulullah, tapi kita punya membenar Rasulullah, dia adalah ketua di kalangan orang yang paling benar. Siddiqul Akbar. Dahsyat pembenaran dia tu, begitu dahsyat, sangat luar biasa. Dia takut apabila kesesatan menimpa dirinya jika dia menyalahi perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lantas bagaimana halnya akan ada di suatu zaman nanti di mana orang-orang di zaman tersebut mereka justru memperolok-olokkan Nabi mereka. Mereka memperolok-olok perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbangga dengan menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kita memohon kepada Allah dari ketergelinciran dan kita memohon keselamatan dari amal yang jelek ini. Sekarang ini kita berada pada abad ke-15 Hijrah. Ibnu Battah yang hidup pada abad ke-4 Hijrah telah mengingatkan bahawa nanti akan ada di tengah umat Islam yang mencela sunnah Rasulullah, dan hal ini telah terbukti pada zaman sekarang. Dan orang-orang yang membenci serta mencela sunnah Rasulullah bukan sahaja dari golongan orang-orang awam, tapi juga daripada para ustaz, da'i dan kiai. Hak ni tak tahu nak cakap. Hak ni boleh baca lah, cakap tak berani cakap. Seharusnya mereka sebagai kaum muslimin tidak boleh mencela sunnah-sunnah Rasulullah, bahkan wajib membela sunnah-sunnah Rasulullah dan wajib memenuhi konsekuensi dari kalimah tersebut, iaitu mereka wajib ittiba' pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mengapa mereka masih melecehkan dan meninggalkan sunnah-sunnah Nabi yang mulia dengan mencela dan menghina sebahagian daripada penuntut ilmu yang mengamalkan sunnah-sunnah baik dalam tulisan maupun ceramah-ceramah mereka. Hal ini akan menyebabkan kekufuran munafik sebagaimana yang tersebut pada ayat Al-Quran, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaklah hati-hati orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takut akan ditimpa cubaan atau difitnah azab yang sangat pedih. Itu zaman dulu. Imam Ibnu Battah cakap zaman dulu. Zaman antum boleh bayar. Lepas itu kan, kalau kita kata sahajalah benda ni tak akan jadi, kalau para sahabat hidup dan mereka melihat cara kita memahami sunnah, apa agak-agak penilaian mereka kat kita. Tapi melepok orang mati duk ratib la ilaha illallah. Kenapa nak tolong orang mati? Seolah-olah Nabi ni tak reti tolong orang mati. Antum ingat balik apa Imam Ahmad nilai bid'ah? Siapa buat bid'ah? Siapa kata bid'ah boleh buat? Imam Ahmad nilai apa? Imam Ahmad nilai orang itu telah menuduh Nabi Muhammad sebagai pengkhianat. Siapakah yang boleh ni kiamat esok, dah kiamat, bangkit kita daripada mahsyar, siapa berani bangkit menghadap Tuhan? Allah tanya, limanil mulk al-yawm, limanil mulk al-yawm, mana dia raja-raja? Raja yang masih hidup ni pun duk cari pokok kurma nak sembunyi. Masih hidup nak jadi raja. Mati Tuhan kata limanil mulk al-yawm, mana dia raja-raja? Lari Firaun, takut. Dan Allah hisab kita macam mana? Telanjang bulat. Tengok Tuhan buat kat kita. Dia buat telanjang bulat. Manusia yang berani bangkit menghadap Tuhan dengan tawaduk, Rasulullah. Macam mana dia menghadap? Hadis Bukhari kata dia akan sujud di bawah arasy. Terlalu lama dia sujud, sampai Allah kata dekat dia, irfa' ra'saka ya Muhammad, sal, angkat kepala engkau Muhammad, minta apa yang kau nak minta. Dia seorang. Macam mana dia seorang akan bangkit di hari akhirat menghadap Tuhan, dan dia akan bercakap ke Tuhan, wakil nasib kita. Tiba-tiba di dunia ni orang lain yang kita ikut lebih daripada dia, orang lain yang ditaksub, orang lain yang difanatikkan lebih daripada dia. Habis kita ni tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Pasal itu akan tercanang di hari akhirat, siapa yang mengikut sunnah aku, dia daripada aku. Siapa yang tidak ikut sunnah aku lepas tangan daripada dia.
Kalaulah Rasulullah lepas tangan, orang ni memang celaka punya orang. Pasal itu Quran kata tadi, wa man yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kamu terserempak dengan hari kiamat, kamu memang rugi. Tak ada apalah kita. Karena itu ikhwatul iman mesti dihati-hatikan. Ikhwan, cuba kita tengok perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyah ini. Apa dia kata? Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah menjelaskan tentang orang-orang yang membenci dan tidak mau mengikuti sunnah, tidak menyampaikan sabdaan-sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang sebelumnya telah hafal Al-Quran kemudian lupa kerana sibuk dengan pendapat fulan dan fulan. Kadang-kadang sampai peringkat kita ni terlupa Al-Quran dan sunnah kerana duk jaja pandangan orang. Jaja pandangan orang. Kita mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i lah. Tak apa, mazhab mana pun ikut lah. Tapi jangan sampai menolak Quran dan sunnah. Yang tu dah bukan cara mazhab dah tu. Yang tu dah kalang kabut. Dah kalang kabut. Tak boleh menerima kedhaifan, kecacatan para imam, meletak para imam itu pada martabat yang mustahil buat salah. Ini dah kalang kabut. Tapi nak nampak macam mana? Nak nampak. Kan tadi subuh duk berbincang dalam tazkirah subuh tadi. Antum, kita nak orang panggil kita pergi ke kenduri orang mati tahlil lah. Tak apalah kalau tak mati pun dia buat kenduri happy birthday. Ni ulang tahun yang ke-72 Ismi Ulam Raja. Allah selamatkan kamu. Katalah Ismi Ulam Raja sebelum dia potong kek, dia tahu hari dia potong kek tu dia kena heart attack. Maka dia pun nak tukar, aku tak mau potong kek, aku nak buat tahlil. Supaya dia tak kena heart attack. Lebih Islamik. Dia pun buat tahlil. Kita masuk orang doatif la ilaha illallah. Baik. Kenapa kita tak boleh duduk majlis itu? Kenapa tak boleh duduk? Tak mana salah? Salah ke sebut la ilaha illallah? Dia bukan sebut benda merapik-merapik. Dia bukan kata alaiki aha dah. Dia la ilaha illallah. Tak mana salah? Tak ada salah kan? Dia baca selawat, dia baca Quran, alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi. Baik. Bila kita masuk majlis itu ikhwan, ada benda dia buat kita lupa. Apa dia? Quran diturunkan kepada Rasulullah. Cara baca Quran yang paling betul, tempat baca Quran yang paling tepat, bagaimana nak memanfaatkan ayat Quran, apa maksud ayat Quran, kegunaan ayat Quran, tujuan Quran, semuanya yang paling tahu benda itu adalah Rasulullah, bukan kita. Bukan kita. Bagaimana kita boleh tahu Quran itu bermanfaat kepada orang mati dengan bacaan susunan macam tu tanpa melalui lidah Rasulullah? Sedangkan zaman Nabi ada hidup, ada mati, ada munafik, ada mukmin. Zaman Khadijah mati, zaman Quran diturunkan. Suratul Baqarah diturunkan, ayat-ayat Makkiyah diturunkan. Zaman Nabi hijrah, ayat-ayat Madaniyah semua turun. Hampir Rasulullah nak wafat, balik daripada ibadat haji, sempurna ayat-ayat hukum hakam. Terkenang Nabi kepada Khadijah. Khadijah ni isteri Nabi, tapi dia bukan Rasul, dia tak maksum. Di sisi Ahlussunnah, isteri Nabi adalah ummahatul mukminin, tapi mereka tidak maksum. Mereka tidak maksum macam Nabi. Tak teringatkah Nabi untuk memberi satu syafaat kepada Khadijah dengan Nabi menyatakan Al-Fatihah? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Macam mana kita tahu manfaat dia? Tiba-tiba Nabi tak tahu. Macam mana ikhwan? Surah Taubah cerita
Siapa mati? Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul bin Bahlul ni. Siapa dia? Ketua orang-orang munafiqin jahat. Apa Nabi buat? Ibnu Katsir cerita dalam tafsir dia, anak dia jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, bapa aku dah mati, tolong ya Rasulullah jadi imam sembahyang mayat. Ya, hadis Bukhari cerita keadaan itu. Lepas tu apa dia? Ya Rasulullah, nak minta jubah Rasulullah selai boleh tak, nak kapan pak saya? Semua Rasulullah buat, semua baginda buat, sehingga ada perselisihan. Sahabat-sahabat ni seperti Umar tak setuju pasal apa? Bukan tak setuju tindakan Nabi, tapi tak boleh terima apa dia buat pada Nabi dengan apa yang anak dia minta. Benda paling besar Umar bangkitkan, ya Rasulullah, dia fitnah isteri kamu Aisyah. Yang fitnah tu buat rumah tangga Nabi kucak-kacir. Sehinggalah Quran surah Taubah turun, Muhammad, kalau kau baca doa pada dia 70 kali pun aku takkan terima doa kau. Allah kata kat Nabi lagu tu, jangan semayang di atas kubur orang munafik. Nabi nak tolong dia macam mana? Nabi tolong dengan bagi jubah, Nabi tolong dengan jadi imam, Nabi tolong dengan berdoa. Bahkan Ibnu Katsir kata ketika mayat dia nak masuk, nak dikapan, Nabi ambil ayat liuk Nabi sapu kat badan dia. Mudah-mudahan api neraka tak sentuh dia. Allah kata Muhammad, pi darki asfali minan nar. Dia ni bukan kata tak masuk syurga, aku bagi pada neraka yang paling dahsyat kat dia. Yang kapiang tak masuk, dia masuk. Kata Imam Syafi'i, tak teringatkah Rasulullah betapa Fatihah itu boleh membantu orang mati? Ini keadaan memerlukan. Inilah orang yang paling perlu dibantu ini. Tapi Nabi tak pernah kata qul huwallahu ahad Allahus samad. Tak pernah. Bila kita duduk majlis macam tu, tergambar di kepala kita, cara siapa kita nak tolong orang mati ni? Kita sedang guna cara siapa ni? Cara siapa? Cara Rasulullah, baginda cuci tangan. Tak ada. Kalau orang kata pada kita, apa salahnya? Kita nak terang kat dia, tak mampu lah. Tapi terfikir di kalangan kita, apa aku duk buat ni? Adakah keadaan kita nak tolong si mati itu secemah keadaan Nabi nak tolong Abdullah bin Ubay itu? Terlalu cemah Nabi, terlalu cemah, takut Tuhan tak terima doa dia. Semua Nabi buat. Gamaknya masa tu Nabi tak hafal Yasin kot. Boleh tak kita kata lagu tu? Tak boleh, kawan. Ini peringkat Madaniyah, penyempurnaan Quran mula nak memenuhi bumi Madinah. Menyebabkan kita terfikir, ya Allah, adakah cara aku lebih baik daripada cara Rasulullah? Dia Rasulullah. Adakah Tuhan akan bagi aku tahu agama yang pengetahuan aku tentang makna agama ni lebih daripada apa yang Tuhan bagi pada Nabi? Tak mungkin, tak mungkin. Huwa Rasulullah. Dia, Allah suruh kita contoh dia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Satu. Yang kedua, bila kita duduk majlis ni, majlis macam ni, majlis baca tahlil pada orang mati, tak kira kalau untuk orang mati ke doa selamat, tapi dia buat dalam rentak tahlil, menyebabkan kita terfikir satu benda. Apa dia? Macam mana susunan ayat Quran itu berlaku? Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas, mai Fatihah, lepas tu Alif Lam, mai wa ilaukum, lepas tu masuk lillahi ma fis sama, lepas tu masuk beberapa ayat yang menyebabkan kita jadi syak dan ragu. Kesemua ayat-ayat yang dijadikan wirid untuk majlis ni, tahlil ni, doa selamat ke tahlil, kesemuanya ayat-ayat yang di sisi mazhab Syiah, inilah saja ayat yang benar dalam Quran, lain semua tak benar. Inilah yang paling benar. Syiah tak terima Quran yang kita baca kecuali beberapa ayat yang dijadikan wirid ni.
Dia nak sampaikan pahala Quran pada orang mati. Kenapa dia tak baca Tabarakallazi biyadihil mulk? Sebab dia percaya surah Tabar tu menceritakan sebahagian hidup para sahabat. Dia tolak surah tu. Dia terima qul huwallah. Kita terima qul huwallah. Kita ahlu sunnah. Tapi ahlu sunnah tak pernah susun qul huwallah tu untuk orang mati. Tapi Syiah susun kerana dia kata qul huwallah boleh tolong orang mati. Kerana qul huwallah lah surahnya agak bersih dalam Quran. Lain semua kotor. Dia baca. Lepas tu dikait dengan alif lam mim pasal sebut zalikal kitab. Maka kitab di situ adalah kitab yang ada pada Al-Mahdi. Dia faham macam tu. Dia ambil ayat itu, dia kapit. Ini ayat-ayat yang suci. Dia baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia percaya. Duduk tak duduk, tiba-tiba dalam proses tahlil tu dia masukkan daripada ayat Al-Ahzab. Innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait. Dia sebut dalam tahlil orang yang paling bersih hanya ahlul bait. Duduk tak duduk, kenapa dia centum ayat tu? Kalau dia kata baca Quran kemudian sedekah pahala pada orang mati, orang putih kata maybe kita boleh terima lah ayat Quran. Tapi bila dia mula cantum ayat-ayat yang dia cantum tu ayat-ayat yang dia terima sahaja, menyebabkan kita mula nak mengkaji. Bila kita mula mengkaji, kita terkejut bila kita tengok ayat ini semua diterima oleh Syiah Ismailiyah. Antum bayang bagaimana kita nak baca Quran kita, tapi bila kita baca ayat ini seolah-olah kita meremehkan ayat yang lain. Inilah ayat yang paling mulia, hak lain semua tak mulia. Orang kata para ulama yang susun, kita kata demi Allah kita kata di atas nama Allah, wallahi wa billahi wa tallahi, demi Allah di atas nama Allah tidak ada satu mazhab di atas perkembangan 4 mazhab yang tolong orang mati dengan bacaan seperti ini. Demi Allah. Kalau ada orang kata ada, kita kata demi Allah awak bohong. Awak buktikan di sisi Abu Hanifah, tak mana nak rujuk bacaan lagu ni. Awak buktikan di sisi Imam Malik, tak mana nak baca ni. Dalam 4 mazhab yang besar ni, demi Allah kita kata tidak wujud bacaan seperti ini. Bacaan ini hanya wujud dalam Syiah Ismailiyah, bukan kita. Jadi apa yang kita nak pertahan? Kalau bacaan Quran sampai pada orang mati ataupun tidak, kita kata demi Allah memang wujud perbahasan dalam mazhab 4. Memang wujud. Kata Imam Malik, ini kita boleh baca dalam kitab yang mudah Al-Azkar. Al-Azkar Arab pun ada, Jawi pun ada, Melayu pun ada. Tapi yang kerap saya baca dalam versi Inggeris lah. Itu mudah sikit. Kat Melayu ni payah sikit baca. Dalam Azkar ada An-Nawawi mazhab Syafi'i, dia kata menurut pandangan Imam Ahmad boleh membaca Al-Quran kerana Imam Ahmad bawa satu hadis tentang Nabi koyak pokok kurma tu Nabi cucuk atas kubur. Kata Imam Ahmad, kalau pokok kurma hak Nabi koyak tu, pokok kurma boleh tolong orang mati, yang pokok kurma diturunkan bukanlah manfaat 100% untuk manusia, tapi Quran diturunkan 100% manfaat untuk manusia. Takkanlah dia tak boleh tolong orang. Kata Imam Syafi'i, kenapa lemah sangat kiyah kamu wahai Ahmad? Lemahlah kiyah kamu. Tapi tak apa, ala kulli halnya, kata Imam Ahmad, kalau kita duduk di rumah seorang-seorang, kita baca Yasin, kita seorang-seorang, bukan kita buat majlis besar-besar, kita seorang-seorang, sengak-sengak, kita tak ada tangan, ya Allah, sampaikanlah pahala ni pada mak aku. Kata Imam Ahmad, mudah-mudahan sampai. Tetapi tak pernah keluar di sisi mulut Imam Ahmad rentak menyampaikan Quran pada orang mati dalam bait-bait tahlil, itu tidak ada. Tidak ada. Jadi bila kita duduk, ikhwan, bila kita duduk tengok ayat-ayat dia baca, memang kalau Allah kita baca, tapi penyusunan itu kita jadi seram sejuk. Bagi kita yang kaji, yang tengok, seram sejuk. Tak tahu antum jadi masalah kita, dia pun jemput pergi makan ke Nurul Kekah, dia pun kata kat ustaz buat tahlil sikit, pucat muka ustaz, dari hitam jadi putih. Sampai orang pun kenal, ni ustaz mana ni jadi putih terus. Subhanallah, takut.
Takut kat Sabah baru ni kan, kita pergi pakcik tu kata, Ustaz buat sikit. Nak buat apa? Kita bangkit-bangkit pergi cedok nasi terus. Nak buat apa? Dia pun duk tengok lagu tu. Lagu ni pun ada ke, dia kata. Pergi cedok nasi terus ya. Nak buat apa? Tak gamak kita nak sebut ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Tak gamak ya, Pak. Tak gamak. Bukan tak gamak baca Quran. Quran ini adalah hidup kita. Tapi tak gamak menyisihkan ayat dengan ayat yang lain. Bacalah ayat Al-Quran. Al-mahabbah bitilawati. Ini sifat mukmin, kecintaan membaca Al-Quran. Jadi itu saya nak katakan tadi, ikhwatul iman, apa dia? Bila kita belajar sunnah, kita nampak apa yang orang tak belajar tak nampak. Kita boleh kaji apa yang orang rasa benda tu tak penting, tapi pada kita terlalu penting. Ikhwatul iman. Baik, sebagai akhirnya antum tengok Imam Ibn Taymiyah. Ini perkataan Imam Ibn Taymiyah yang beberapa surat khabar ada penulisan dia sesak lah, dia yang tu lah, dia yang ni lah, kan? BP kat dia apa? Ni semua orang yang kurang makan vitamin. Dia buat kurang vitamin C. Kalau jumpa dia apa, antum tolong belilah di farmasi vitamin C, bagi kat dia. Bila dia makan, dia kurang ayak dalam badan. Baik, kata Ibn Taymiyah, wahai saudaraku, berhati-hatilah jika engkau membenci sesuatu yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, dia kata. Atau engkau menolak sunnah Rasulullah kerana mengikuti hawa nafsumu, atau membela mazhabmu, atau membela syekhmu, membela gurumu, atau kalian menolak sunnah Nabi kerana kalian sibuk dengan dunia, membentingkan dunia, mengikut syahwat. Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan ketaatan kepada seorang pun, melainkan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita wajib berpegang dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya seorang hamba menyalahi seluruh makhluk dan mengikuti Rasulullah, maka Allah tidak akan bertanya kenapa engkau menyelisihi seluruh makhluk. Justru ia akan ditanya kenapa seseorang tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi malah mengikuti mazhab syekh dan guru kiai. Jika dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru inilah yang akan membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat. Dan sebaliknya, jika dia menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan celaka, binasa di dunia dan akhirat. Ketahuilah, hendaknya engkau dengar dan taat, ikutilah dan jangan berbuat bid'ah, nanti engkau akan sesat. Tidak akan barakah hidup dan amalmu, dan tidak ada kebaikan dari amal yang terputus, dan tidak ada kebaikan bagi orang-orang yang melakukannya. Ini perkataan Ibn Taymiyah, tak payah kita syarahkan. Kita dengar, kita fikir dan kita mula bertanya, tak mana salah. Ibn Taymiyah kata, hati-hati kalau kita nak benci, nak tolak. Pasal apa nak tolak Nabi? Pasal ikut orang lain? Betul ke alasan tu? Betul ke cara fikir aku tu? Pasal apa kau tolak Nabi? Pasal nak pertahan mazhab kau. Hadis dia lemah ke? Ini semua aku tak mau ambil tahu. Kira aku mazhab aku. Betul ke kaedah tu? Yang kita duk suruh ikut Nabi. Nabi kata, ana aula bi Musa, ana aula bi Isa. Aku dengan Isa, aku lebih mulia. Aku lebih utama daripada Isa. Antum bayang. Isa tu siapa dia? Nabi. Nabi kata Nabi lebih utama daripada dia. Isa dengan kita, siapa lebih utama? Isa, bukan Isa sama. Isa betul. Nabi Allah Isa. Nabi Isa dengan kita, siapa mulia? Nabi Allah Isa mulia. Nabi kata, kalau Isa duduk depan aku, dia kena ikut aku kerana aku lebih aula daripada dia. Bagaimana kita ni boleh tak ikut Nabi sedangkan Isa lebih mulia dari kita? Macam mana Abang Mek? Ni kita kata garu tempat tak gatai, tak dapat. Kalau gatai kita garu tak apa, ni tempat tak gatai nak garu, tak boleh fikir. Kata Ibn Taymiyah, Allah tak pernah mewajibkan kita ikut siapa-siapa dalam dunia, melainkan Allah wajibkan kita ikut satu orang aja, Muhammad bin Abdullah. Dan di hari akhirat, kalau kita ni tak berdunia dengan orang,
Kerana nak ikut Nabi, Allah tak akan tanya apa-apa pada kita, kerana jalan hidup kita jelas. Kerana nak ikut Nabi, kita tak kawan dengan orang tu. Nak ikut Nabi, kita tak masyarakat dengan orang. Jawapan dan jalan kita jelas. Tapi yang menjadi balak kita di hari akhirat, kiranya Allah bertanya, kenapa kau ikut orang sampai kau tak ikut Nabi? Ikhwatul iman, bila kita renung kata-kata ni, kita boleh membina satu jalan bermanhaj. Di bawah tu dia kata, di antara ayat Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih, disebut tentang amalan-amalan yang diterima Allah dan ditolak. Supaya amal kita diterima oleh Allah, maka kita harus memenuhi dua syarat. Hak ni kalau panjang umur sihat badan, kita tengok lagi sekali. Wallahu a'lam. Ini berkenaan dengan ada ustaz menuduh Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim sesat. Kitab karangan Ibn Qayyim diisytihar sesat. Jangan kamu membaca apa yang terkandung dalam kitab Ibn Taymiyah dan muridnya Ibn Qayyim. Di antara kitab Ibn Taymiyah mengandungi fahaman menjurus kepada tajsim. Bahkan sebagian ulama menegaskan bahawa itu fahaman tajsim. Saya tak tahu, wallahu ta'ala a'lam. Ibn Qayyim, murid Ibn Taymiyah yang kuat memperjuangkan fahaman tajsim. Namun setengah pendapat beliau ditolak majoriti ulama kerana beliau masih terpengaruh dengan Ibn Taymiyah. Saya tak tahu, wallahu ta'ala alam, kalau ustaz ni memang kitab Ibn Taymiyah ada di rumah dia, ataupun dia mendengar tentang Ibn Taymiyah daripada mulut orang lain dan dia buat artikel. Wallahu ta'ala alam. Bacalah Majmu' Fatawa. Ibn Taymiyah tulis setebal itu nama kitab Al-Iman. Baca kitab tu. Apa yang tak kena? Ibn Taymiyah menulis macam ni punya set, ada Minhajus Sunnah, menjawab akidah Syiah, Qadariyah, Mu'tazilah, jawab. Macam tu ada. Ibn Taymiyah menulis tafsir, macam tu ada 30 juzuk. Majmu'ul Fatawa macam ni, kalau saya buka tangan ada, timpa atas kaki, kalau tak patah apa retak. Majmu'ul Fatawa macam tu punya ada. Ya. Baca tengok tak mana sesat. Dia menulis akidah wasatiyah, baca tak mana perkataan dia sesat, tak mana dia mentajsimkan Tuhan. Tak ada. Saya taklah kata apa-apa, cuma saya kata buktikanlah kalau dia boleh bawa, buktikanlah. Dan saya berani menyatakan apa dia, ini semua penulisan seenak dewe, tak ada rujukan, tak ada rujukan. Bagilah vitamin pada mereka ini, ikhwan. Masuk tandas tutup kepala, adakah ini hadis yang sahih?
Tak ada. Adab masuk tandas daripada pertama, masuk tandas bila rasa nak masuk. Itu nombor satu. Jangan duk pergi masuk tandas. Tak. Bila rasa nak masuk baru masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, masuk tandas daripada dengan baca doa. Bismillah, sebut nama Allah. Ketiga, kita masuk tandas dengan kaki kiri. Kemudian kita qada hajat. Bila kita qada hajat, jangan kita menyusahkan orang bila kita qada hajat. Najis tak selesai dengan bau dia. Nabi kata dilaknat oleh Allah orang yang qada hajat macam tu. Habis dah selesai semua gedebang-gedebung, kita keluarkan kaki kiri, sebutlah alhamdulillah ghufranak. Kaki kanan saja test market. Saja. Ustaz memang suka test market. Keluar kaki kanan, bismillah. Habis masuk tandas dengan kasut. Riwayat tak sebut, tapi Nabi dengan kasut. Pasal Nabi tak ada tandas macam kita ni. Memang Nabi dengan kasut. Dan doktor boleh buat pengesahan dalam tandas ni ada apa tu, cacing kecil-kecil tu. Memang ada, ya. Pakai tandas, pakai kasut, memang betul menepati sunnah. Adapun tutup kepala atas kita, rasa nak tutup hujan kan, tutuplah kepala. Dalam rumah kita, tandas dalam bilik tidur ada semua. Kadang-kadang tandas orang ni kita pergi aircon, sambil duk kencing tu tergedik-gedik macam sejuk. Aircon. Dia duit dia banyak sangat, dia tak tahu nak buat apa pakcik. Saya kata dekat dia, nak pakai tandas dia tak? Nak terkencing ni. Buka tandas dia kapek. Kita orang kampung jenis perak, kita mula aku nak kencing tak mana ni, kapek. Dah kapek aircon sampai terkencing tergedik-gedik. Lagu tu punya cantik, nak tudung kepala buat apa? Nanti kalau kita tak tudung kepala, nanti setan ambil najibah atas kepala kita. Al-khubus wal khaba'ith bukan kerja dia pergi pegang najis orang. Al-khubus wal khaba'ith kerja dia bagi wah-wah. Tu, nama setan tu khubus wal khaba'ith, dia bagi wah-wah. Dia bisik kat telinga kita, hang basuh tak cuci ni, hang basuh tak cuci, basuh lagi, basuh punya basuh sampai ayam kena catu. Tu dia punya basuh. Dia basuh apa tu? Ni basuh najis kah? Sama ni. Itu kerja al-khubuth wal khaba'ith. Dia tengok najis kita pun dia tak lalu, dia pun duk buat hidung lagu tu. Alamak, dia ni main pula dah. Pasal apa lah dia nak pibuh hati kepala kita najis. Yang ni semua riwayat yang nama dia katun, riwayat kalang kabut. Pakai kasut silakan, memang sewajarnya kita pakai kasut. Lain tidak ada. Nak duduk macam mana? Duduk macam mana? Janji dia mau keluar sudah. Ada orang tandas duduk tu kan, antum bayang dia nak pergi berdiri atas tandas duduk tu. Macam mana dia nak buat? Dia kata saya tak puas Ustaz, saya mau tandas hak biasa ni, dapat tandas duduk tak boleh buat sunnah. Yang kata berak sunnah ni macam mana? Dia nak lepas cara sunnah macam mana tu? Kita duk fikir nak baca hadis mana melepas cara sunnah ni. Sunnah ni kira hang lepas dengan elok. Alhamdulillah, cukup mah. Orang sakit perut, antum tengok muka dia macam mana? Peluh turun, pandangan dia kabur. Pasal tu orang sakit perut, dia hanya cuci saja, dia tak perlu mandi. Bila dia buang, satu nikmat dekat dia, cerah biji mata dia. Selagi tak buang tu tak boleh nak buat apa. Hang bagi rokok pun tak boleh saham. Nikmat Allah bagi kita, kata alhamdulillah. Musibah-musibah dah jelas. Takat tu je lah sunnah dia. Cukup. Nabi sentiasa pakai serban, ya, dalam perjalanan. Nabi pergi qada hajat. Zaman Nabi bukan ada tandas macam kita tempat tertentu. Tidak ada. Tak ada. Aisyah kena keluar daripada rumah, dikepung, di escort Aisyah tu dengan Asma semua. Aisyah nak pergi qada hajat pasal tak ada tandas tepat macam zaman kita. Aisyah pakailah pakaian menutup aurat, pergi ke tempat yang kosong dan Nabi akan arahkan macam mana.
Jadi macam itulah kalau kita pergi macam kampung-kampung kan. Kampung. Dulu masa saya belajar dekat Yala tu, mula-mula api naik bukit habaq kata sakit perut, dia bagi cangkui, dia bagi torchlight. Saya kata dia bukan nak tanam pokok ubi. Dia kata tadi sakit perut kan. Kita dengar lagu tu sebulan tak pergi tandas. Lagu tu memang kita kena keluar outside. Cari orang tengok macam nak berkebun, cari keluar outside, duduk situ. Memang kena pakai jubah. Bukan sunnah pergi tandas pakai jubah. Kita keluar memang kena tutup aurat lah. Bukan mesti masuk tandas pakai boleh. Kita nak pergi tandas pakai payung pun boleh kalau siling kita bocor. Payung ceti hitam tu kan picit, dia kata bocor siling kan, pakai payung bukan mesti di rumah kita kan macam tu. Tapi riwayat ni semua tidak ada. Apakah iman akidah seseorang terjejas apabila dia melakukan perkara syirik kerana jahil, atau tahu tapi melakukan perkara syirik tanpa disedari? Apakah orang seperti ini wajib mengucap kalimah syahadah? Wallahu ta'ala alam ikhwan, hanya Allah Maha mengetahui. Syirik dia akan menjejaskan tauhid. Iman asin, tauhid asin. Tauhid ni kita dengan Tuhan. Iman ini dia menyeluruh dengan malaikat iman, dengan rasul iman, dengan kitab iman. Tapi dengan Allah dia bab asin, tauhid kepada Allah. Syirik ni dia menjejaskan tauhid uluhiyah terjejas, rububiyah terjejas, asma dan sifat terjejas. Cuma tinggal adakah dia dianggap kafir bergantung dia buat syirik itu pengetahuan dia tak kat mana. Dia pakai tangkai syirik. Nabi sebut syirik dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Abi Daud. Inna ruqa wa tamaim wa tiwalah syirkun. Tangkai adalah syirik. Tapi dia pakai itu pada dia, ni bukan syirik, aku minta pada Allah, aku hanya khetiang. Dia tetap terlibat dalam bab syirik, tetapi dia masih menyatakan Allah itu sebagai pemberi hajat dia, maka dia kita tak anggap kafir. Cuma kita kata akidah dia cacat. Tapi taklah sampai dia kafir kerana dia masih mengiktiraf Tuhan itu. Kita tengoklah sedalam mana dia pergi dengan syirik. Sedalam itu ataupun sejangkat itulah berlakulah kekotoran dalam akidah dia. Tapi kalau dia buat dengan ilmu, dia terkeluar total daripada Islam dan dia kena mengucap lagi. Ya. Ya, kalau buat syirik ni, la in asyrakta la yahbatanna amaluka, dalam surah Az-Zumar. Kalau kamu syirik pada Allah, amalan kamu habis. Cumanya kata Imam Ibn Qayyim, bila kita tengok orang buat syirik, kita cuba takwil. Kita takwil, dia buat dengan tak tahu. Mudah-mudahan amalan dia tak terbatal, mudah-mudahan dia tak tahu. Tapi syirik itu sendiri membatalkan amalan. Maka kerana itu Nabi menyebut semua bab anak Adam mungkin terjebak itu ini, tapi Nabi kata syirik jangan terjebak, jangan sekali-kali terjebak. Pasal itu bila kita sakit kan, demam. Kata Ustaz Mezarah, kata si sakit tu, kata Ustaz tolonglah ruqyah saya sikit. Para ulama sunnah kata boleh menjejaskan. Sedangkan ruqyah tu ada daripada sunnah. Tapi bila kita minta orang ruqyah kita, sedangkan ruqyah ni dia berkaitan tauhid, lebih baik kita tak usah minta, dia sendiri yang ruqyah kita. Kita sengak. Tapi kadang sakit kita tu buat kita tak tahan, ubat telan-telan dah, lega tak lagi, dia kata tolonglah ruqyah. Bila dia ruqyah tiba-tiba jadi lega kan, lepas tu kita akan cakap apa? Oh dahsyat juga dia orang. Ini yang berlaku kepada Imam Ahmad. Kelebihan Imam Ahmad, dia boleh ruqyah orang, sehingga kan orang datang ke rumah dia kena ambil nombor.
Imam Ahmad ni sampai pada peringkat dia tak mau layan. Dia kata ambil kasut aku balik. Kawan tu ambil betul balik. Inilah musibah paling besar Imam Ahmad lalui dalam hidup dia. Ruqyah dia menjadi. Kerana itu tauhid itu sesuatu yang perlu dijaga. Tapi bila kita tengok orang tu buat syirik, kita tak kata total pada dia kau kafir, tidak. Kita mesti mengetahui sebab-sebab. Kata Imam Ibn Hajar, takwil dan takwil. Maksudnya kau beri sangka yang baik supaya kau tak hukum dia kafir. Paling rendah, paling tak tahu nak kata apa, kita kata hang ni bodoh sangat metara ni. Kata dia bodoh tak apa. Kalau kita mula hukum dia syirik, bermakna kita dengan dia pisah total. Kalau isteri menghukum suami syirik, tengah-tengah tu ada talak. Pisah mereka. Kalau kita kata dia syirik, pisah mak dengan bapa, harta tak boleh diwarisi. Jadi kerana itu kita cari ayat yang paling lazim adalah bodoh. Buat bodoh metara ni. How stupid you can be. Kata lagu tu kat dia. Bodoh tak mana hang boleh pergi ni. Dia kata apa bodoh dia kata. Hang nak suruh aku kelupak sakit. Biar aku pakai tangkai, tentu dah aku tak sakit. Kita kata syirik. Apa syirik? Dia buat lagu tu kita. Apa syirik? Kita kata syirik. Dia kata semua duduk tang sini. Tuhan tahu aku buat apa, hang tak tahu. Maknanya dia masih ada iman, cuma buta perut sikit lah. Takwil lah. Kerana bila kita sebut dia syirik, maka nanti di hari akhirat Allah akan mengadakan penghisapan yang lain. Tapi ada benda terang-terang kita katakan perbuatan awak ini syirik. Kita kata begitu, perbuatan awak ini syirik. Habis aku macam mana? Kita kata hang buat ni dengan bodoh ke dengan sengaja? Dah lah dah mereka ajak aku pergi nampak sangat hang bodoh. Hang ni betul-betul jahil murakab. Kata jahil murakab tak apa lagi. Walaupun dia dengar dia geram. Hang kata aku jahil. Bodoh aku pun tak sampai jahil lah. Dia ingat jahil ni macam mana, bodoh tu lagu mana. Tak apa kita kata lagu tu. Tapi bila kita nampak dia masuk toko Hindu, keluar ambil kapok 3 buah atas kepala, tak boleh takwil dah. Pun boleh takwil lagi. Dia ni kena paksa kot. Dia ni berlakon kot. Dia ni syiah apa, taqiyah apa dia ni. Takwil lah, pakailah bahasa apa pun. Dia ni desperate kot. Bila kita mula kata dia syirik, hukum besar. Pasal itu untuk menyatakan syirik, para ulama kata kawan tu kena masuk court, kena masuk mahkamah. Bahan-bahan bukti kena ada. Besar. Tapi siapa betul-betul terlibat dengan syirik, dia terputus dengan Tuhan. Allah akan bubuh dalam neraka, tak akan keluar sampai bila-bila. Itu kesan daripada syirik. Ya. Kalau orang tu katalah dalam masyarakat kita confirm dia syirik, bunuh diri tak masuk bab syirik. Bunuh diri termasuk kabair, dosa besar. Dalam berpuluh-puluh senarai yang ulama hukum kalau kita buat boleh jadi kafir, bunuh diri tak masuk. Bahkan Nabi sendiri menyebut qatlun nafsi, membunuh diri ni Nabi sebut daripada dosa besar. Orang yang membunuh diri esok di hari akhirat, macam mana dia bunuh diri dia, Tuhan minta dia masuk neraka dengan stun macam tu juga. Kalau dia duduk tempat tinggi, dia terjun, Allah suruh dia terjun masuk ke neraka. Kalau dia tikam badan dia, Allah suruh dia tikam balik diri dia dalam neraka. Maka hadis-hadis tidak menyebut dia ni seorang yang kafir, tidak. Maka dia dosa besar. Macam mati minum arak, bukan, mati isap rokok, lebih kurang lagu tu macam tu Tapi boleh masuk bab syirik kalau dia menghalalkan hukum yang haram. Siapa kata bunuh diri haram? Siapa kata? Kita kata Syekh jangan cakap lagu tu. Tak boleh cakap. Ni hang dengar baik hang nampak lebuh raya tu. Lah ni aku nak lintas, aku nak bagi trailer bagi aku, dan mati bunuh diri lah, mati paling bagus yang tu tak.
Dia kata lagu tu, dia pergi buat, kena gedegam mati. Pun Ibnu Hajar kata, takwil lah, dia ni bodoh punya orang, supaya kita boleh urus mayat dia. Kalau kita sepakat kan, kita duduk di kampung Pening Lalat, kita sepakat menyatakan dia syirik, maka apa kita kena buat? Kita tak boleh urus mayat dia, dan kita kena halang mayat dia ditanam di tanah kubur orang Islam. Jadi pasal itu Ahlus Sunnah paling lembut, takwil lah dengan 99 takwil. Semua orang takwil baik, kita sebenarnya tahu dia betul-betul syirik. Kita simpan dalam hati kita. Kita jangan terlibat dengan doa, kita jangan terlibat dengan pergi sembahyang, kita jangan terlibat apa. Begitu berat. Ya pakcik. Ha? Kita tahu dia dan dia jadi imam. Adakah kita tunggu atau kita balik? Dia buat syirik, lepas tu dia pergi jadi imam. Kita tahu dia orang. Kita tak tahu. Kita tahu. Malam nanti kita tahu. Oh, dia pakai tangkai agak-agak. Tangkai, kadang dia tak pakai tangkai, kadang dia menyeru. Oh, dia seru. Malaikat semua. Kalau zikir dia lah. Pening kepala juga nak jawab pakcik nah. Kita apa? Dia suruh malaikat nah. Dia suruh, hai Jibril, hai Mikail. Ini semua ucapan-ucapan yang tak elok. Kan lagu yang dia buat tu kan, siapa dia? Apa? Ada ekor tu kan, Bismillah Jibril, Bismillah Mikail kan. Ini semua termasuk benda-benda lagu tu. Ini semua kerja siapa pakcik? Ini semua kerja orang sufi. Orang sufi. Dalam sunnah tak ada. Doa Nabi, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, anta fatiras samawati wal ardh. Hadis Aisyah, hadis Bukhari, hadis Muslim. Tak ada lagu tu. Jadi dia pun ni tahu apa, dia pun menyanyi je. Album boleh dipasarkan. Yang buat lirik tu pun tak mengaji Ahlus Sunnah, Hasan Ta'lim pun tak mai. Ya, konon lagu tu buat lirik menyanyi. Budak-budak muda lagu tu sedap. Hafal, bukan tahu apa pun, tak tahu apa pun. Kita boleh kata apa? Semoga Allah mengampun mereka lah. Dan kita menyatakan bahawa pasal apa? Bukti dia semayang. Bila dia semayang, maksudnya dia sembah Allah. Artinya dia tidak mengiktiraf benda dia buat tu syirik. Kita masukkan dia di dalam orang yang melakukan dosa-dosa besar. Kalau dia buat syirik dan dia akui syirik, dia tak akan semayang. Untuk apa dia sembahyang lepas tu dia pakai tangkai? Kita lepas sembahyang kan, sajalah macam pakcik kata lah. Pakcik kata kan, kita tahu dia buat lagu tu, kita terus pergi direct. Sekiranya kita beranilah, kita terus bagi satu bahasa, bagi dia panas telinga. Yang buat apa? Ada guna ke hang sembahyang? Kata kat dia macam tu. Lepas tu kita tengok apa dia jawab. Sama ada dia jawab ataupun dia berpenampak dengan kita. Salah satu mesti jadi. Dia pukul kita kata nanti. Hang pukul aku buat apa? Hang semayang, tapi hang suruh malaikat. Hang semayang, hang pakai tangkai. Ni syirik lah, brother. Dia kata kita kepala otak hang syirik. Mengaji tak habis ajak orang. Ni bukan syirik. Ni aku bersahabat dengan malaikat. Aku bukan sembah malaikat, aku sembah Tuhan, aku sembahyang. Maknanya dia tak mengiktiraf dia buat tu syirik. Kita kata apa yang dia buat itu termasuk dosa besar. Kalau dia menyatakan dia tak syirik, apa hak kita nak kata dia syirik? Maka kita masuklah bab dia tu daripada dosa yang besar, kerana dia ni bodoh punya orang. Dia tak tahu tak boleh suruh malaikat, dia tak tahu. Dan dia tak tahu suruh malaikat itu masuk bab syirik, dia tak tahu. Maka kita jangan masukkan dia bab syirik, kita masuk bab dosa-dosa besar yang wajib bertaubat kerananya. Pasal dia semayang. Kecuali dia letak kepala tengkorak dengan pakai, dengan asap semua naik, berdebam, dia puja. Tapi kalau dia puja tak syirik, sekadar menurun, tak apa.
Dia kata, wahai mambang, tolong standby, rezeki kita sudah sampai. Tu tak syirik lagi. Tu tak syirik lagi. Pasal dia tanya, ni ayam sembelih kan lenggak motor kau? Dia tanya. Itu menunjukkan dia jaga halalan thayyiban. Dia jaga makan, dia jaga. Yang tu tak masuk bab syirik. Yang ni dia letak kepala tengkorak betul-betul, dia duk puja, lepas tu semayang pun tak. Memang total dia masuk bab syirik. Kalau dia mati, kita jangan ziarah. Dalam mazhab Syafi'i, kalau orang ni mati, ambil daging dia, boleh buang mayat dia ke tong sampah, boleh bagi anjing makan. Tak tanam pun tak apa. Cuma bila nampak busuk sangat, skop, buang lagu tu lah. Begitu jenazah orang syirik. Jenazah orang syirik sebegitu. Ali suruh bakar jenazah orang syirik. Bakar je jenazah dia, baik dimakan api reput, ambil habu dia, buang lah tak mana-mana. Tak ada guna dah. Nak hormat apa, dia akan masuk neraka. Apa itu bila orang tu buat, kita kena kita hanya menyatakan perbuatan manusia boleh syirik, tapi kita tak tuju dengan jari kita hang orang syirik. Antara syirik dengan perbuatan dua benda yang berbeza. Pasal itu kita hukum benda syirik. Orang tu kita kena tengok lah. Boleh pakcik nah? Pakcik boleh faham ke pakcik tak faham lagi? Senang ngajak pakcik ni faham tak? Boleh tak kita imamkan dia? Dan macam mana solat kita? Ya. Macam marah je. Saya tak erti nak jawab macam mana pakcik. Secara adat dia pakcik, kita tak gemak sembahyang belakang orang lagu ni. Kalau dia jadi imam, kalau dia begini, dari segi akidah salaf, orang ni kalau duduk depan dengan duduk seru malaikat, dari segi akidah salaf, angkat dia tak sebelah, kita jadi imam. Dari segi akidah. Sebab apa? Orang buat syirik, para sahabat pernah berimam kepada orang buat zalim. Buat zalim tak syirik, zalim. Hajat kan, Ibnu Umar semayang belakang dia. Pasal itu ada bab salla khalfal imamul fajir, semayang di belakang pemimpin yang jahat dan zalim. Boleh semayang belakang dia. Tetapi riwayat-riwayat salah menceritakan mereka tidak pernah duduk sembahyang di belakang orang yang di tangan orang tu ada tangkai. Tak. Jadi di segi manhaj salaf, dia kalau sembahyang pun dia hanya sesuai dengan taraf dia, makmum saja, ataupun sembahyang sendiri. Dia tak sesuai ke depan untuk pimpin kita dengan syirik dia tu. Makasih. Boleh pakcik? Saya dah jawab dah kan? Boleh nah? Kalau pakcik tak puas hati, tunggu saya kat bawah. Ayam sufi didengarkan ayat-ayat Quran boleh makan. Soalan dia, ayam sufi ni ayam yang dengar Quran, jadi ayam tu boleh makan ke boleh jual? Wallahu ta'ala alam. Syarat kita makan ayam ni kena sembelih. Dia nak dengar lagu rock ke, dia punya pasal. Syarat kita nak makan dia kena sembelih. Jadi tak pedulilah dia dengar apa pun. Kita pergi bubuh lagu apa-apa lagu kan di telinga dia kan. Ayam tu dengar, aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Nampak dia terangguk-angguk. Baik, boleh tak makan ayam tu? Boleh, bismillah sembelih. Jadi dia dengar apa dia punya pasal. Dia nak jadi sufi ke, ataupun ayam tu dia kokok pun bunyi ya hanana, ya hanana. Dia punya pasal. Ayam tak ada syariat. Kita sembelih hilang. Makan. Maka ayam yang kita tak boleh makan, yang tak boleh sembelih. Dia nak dengar apa dia punya pasal, dan halal kita makan, halal kita jual. Cumanya yang dipertikaikan, orang buat lagu tu untuk apa? For what you do this, my brother? Untuk apa? Dia kata ada kajian. Kalau kajian kita kena tanya doktor. Dia kata ada kajian. Temikai di India, mereka bagi temikai itu dengar lagu. Mereka bubuh tu hak besar kat temikai tu, pasang lagu 24 jam.
Mereka dapati temikai yang dengar muzik ni dia lebih besar daripada temikai tak dengar muzik. Maka dia cuba teori. Dia baca Quran. Bila baca Quran, mereka dapati pembesaran dia berlaku. Gebu temikai tu lebih daripada temikai yang tak dengar Quran, kata mereka. Maka dia buat ni, masuk ke teori kedua, ambil ayam bagi dengar ni, kemudian mereka sembelih ayam tu, mereka simpan lebih tahan lama daripada ayam yang tak jadi sufi ni. Mereka kata ada kajian. Kita kata ikut suka hang yang nak berniaga. Kita boleh beli tak? Boleh beli. Pasal dia sembelih, makan lah. Bismillah. Tak ada apa-apa dengan kita. Jual beli kita sah, makanan kita sah. Cuma dia punya fahaman tu lagu tu, nak kata apa kat dia. Kita kata Nabi suruh kita sembelih binatang, baca bismillah. Cukup dah, bismillah. Tak payah Quran 30 juzuk itu. Kacau lah. Nanti para doktor pula kan, ubat-ubat yang di 30 juzuk kan, lebih gemuk ubat tu. Sepatut makan 2 biji, lah makan setengah biji aja. Tiba-tiba cipta pula satu ubat bagi 30 juzuk Quran. Makan ubat tu terus boleh hafal 30 juzuk Quran. Dia nanti mai kalang kabut tu. Jadi soalannya, boleh tak makan? Boleh. Syarat dia sembelih, makan. Bismillah. Dia nak sufi, dia punya pasal kat dia. Aduh, ya Allah. Jika seorang suami, bahasa dia cantik juga. Jika seorang suami menghamilkan wanita, jika seorang suami, dia lelaki orang, dia menghamilkan wanita bukan isteri dia, kemudian menikahi wanita tersebut, lepas wanita tersebut hamil 2 bulan, dapatkah anak dari isteri pertama menjadi wali kepada anak isteri kedua? Dapatkah anak dari isteri pertama, pada satu bapa satu bapa kalau satu bapa boleh cuma mazhab khilaf, dia sekurang-kurang berapa bulan Ustaz Yuk? 6 bulan. Dia dari tarikh dia kahwin sampai dia bersalin tu, syarat anak buah bin dia 6 bulan. Ni baru 2 bulan. Boleh tak? Boleh boleh buah bin dia. Ini daripada surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf, Allah menyebut tentang tempoh sekurang-kurang mengandung tu kan 30 bulan. Jadi dia mengandung 2 bulan, kahwin, maka boleh dibinkan kepada dia. Jadi kalau binti itu berlaku, maka maknanya nasab tu diterima, maka anak bini lama dengan anak bini baru ni jadi satu bapa. Satu bapa boleh jadi wali 9 ke? Silap 3 bulan. Tu baby siapa tak tahu lah tu. 3 bulan 30 bulan pula. Lama tak mengandung kan, terlupa orang. Tapi kalau kita baca mazhab lain dengan dalil-dalil yang lain, dia tak kira. Jangan abad ke orang lah ni kita saja. Janji dia kahwin dengan lelaki yang menghamilkan dia, maka anak dia. Cuma anak tu dikatakan jadi anak sebelum akad nikah. Itu saja. Sebelum akad nikah. Ini cuma yang menjadi. Dari segi nak buat bin dengan binti, tak ada masalah, anak dia. Cuma ulama kata ni anak luar nikah. Bahasa tu dengar macam tak berapa seronok nak buat lagu mana. Dia yang pergi buat benda tu. Orang kata cakap betul, ini anak saya, tapi anak ni jadi sebelum saya angkat nikah. Yang ni anak nombor 2, anak saya jadi lepas saya angkat nikah. Tak apa seronok. Nak jadi wali boleh, nak jadi tu boleh, tapi kedudukan anak tu jadi
Kalau dia dah mengandung lama, dah sampai 8 bulan baru nak buh bin, maka dia berlaku curiga. Maka suami laki-laki tu dia boleh mencurigai, betul ke hang mengandung anak aku? Maka curiga tu, bila satu orang curiga dengan kandungan tu, maka tidaklah berhak anak dia itu dibin pada dia, pasal dia sangsi, kesangsian. Tapi tempoh 2 bulan dengan tarikh dia berkenal, lepas tu tarikh dia kahwin, kesangsian itu hilang. Kalau perempuan tu kata, lah 2 bulan ni mana saya kenal jantan lain, aku kenal hang seorang lah, maka sebab-sebab nak sangsi itu hilang. Tapi kalau kandungan tu lama, betul hang kata anak aku, tapi awak barulah, kesangsian tu datang. Maka di atas dasar kesangsian itu, ulama kata sekurang-kurangnya 3 bulan kita boleh bin kepada orang itu. Lebih mula jadi baca banyak cerita nak kena buat DNA, kena buat yang tu. Tapi kalau DNA terbukti, anak bin dia tidak ada hal, anak dia bukan anak orang. Hadis awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah. Hadis ni hadis yang tidak ada apa status hadis ni. Imam Ahmad kata hadis ni tidak ada hujah, tinggalkan dia. Kerana dalam hadis ni ada siapa dia? Ada Ali bin Zaid bin Ja'dan. Dia seorang rawi yang dipertikaikan kedudukan dia. Seluruh bulan Ramadan rahmah, seluruhnya maghfirah, seluruhnya mendapat ampun daripada Allah. Dia bukan fasa 1, fasa 2, fasa 3. Riwayat itu daripada Salman, disebut oleh Ibnu Khuzaimah, dengan Ibnu Khuzaimah menyatakan kedudukan hadis ini tidak sahih. Jadi orang baca, orang nisbah pada Ibnu Khuzaimah tapi tidak membaca statement Ibnu Khuzaimah. Imam Ahmad kata pada hadis ini tidak ada hujah. Dan beberapa ulama hadis lain menyatakan hadis ini matruk dan hadis ini kita tinggalkan. Begitu. Boleh tak Ustaz terangkan tentang biodata Ibnu Taimiyah? Wallahu ta'ala alam. Ibnu Taimiyah ini dia sekitar tahun 600 Hijrah. Dia mati berapa? 628 Hijrah. Dia lahir 600 berapa? Berapa bulan? Semua tak ingat nah? Memang time ni tak apa nak ingat. Ibnu Taimiyah ini dia bermazhab Ahmad bin Hanbal. Dikatakan Ibnu Taimiyah itu kerana mengambil nisbah bapa dia punya bapa punya bapa punya bapa. Jadi orang Arab dia punya kaedah, bila cucu dia ataupun cicit dia dibin pada dia, ini satu apa? Nasab kan. Orang Melayu dia tak ada lagu tu. Orang Arab ada nama Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Kalau kita pergi buat lagu tu, pejabat pendaftaran dia tengok kita lagu tu, berapa banyaknya Muhammad lah ni. Arab dia lagu tu nama baik-baik, Abdullah bin Abdullah bin Abdullah bin Abdullah bin Abdullah. Pasal nama tu nama baik. Memang nama sama, isi tak sama. Jadi dia dipanggil Ibnu Taimiyah. Nama dia Abdul Halim. Dia dipanggil dengan nama Ibnu Taimiyah. Dia satu orang yang hidup di atas perkembangan mazhab Ahmad bin Hanbal. Dia tak hidup zaman mazhab, perkembangan mazhabnya 4. Dia sesudah hampir 300 tahun hijrah lebih baru kelahiran dia daripada imam-imam 4 itu. Hampir 300 tahun hijrah lebih, 400 tahun lah kita kata, 200 tahun lepas campur 400 tahun, 600 tahun hijrah baru lahir Ibnu Taimiyah. Allah bagi pada dia otak bagus, hafal Quran dapat, mengaji hadis dapat, otak bagus. Ada satu istimewa dia ni, Allah bagi ke dia, yang ulama lain ada istimewa tapi mereka tak dapat macam dia. Apa dia? Allah bagi kepada dia bila satu-satu hadis dia baca, bukan saja dia kuasai tentang matan dan sanad, tetapi dia boleh memahami sirah hadis. Sirah hadis ni, latar belakang hadis itu dia boleh faham.
yang kebanyakan kita tak boleh faham. Dia berhujah dalam kitab dan Minhajus Sunnah berkenaan dengan Mu'tazilah. Dia kata apa? Dia kata mudah-mudahan di hari akhirat nanti sebahagian jasa Mu'tazilah itu diangkat oleh Allah dan sebahagian kesalahan mereka diampun oleh Allah. Dia boleh bahas Mu'tazilah dalam rentak tu. Ulama-ulama lain membahas Mu'tazilah dalam keadaan kafir. Mu'tazilah ni kafir. Tapi Ibn Taymiyah dia boleh membahas Mu'tazilah dalam suasana tu sebab dia faham dalil Mu'tazilah tu, dia faham maksud dia faham yang ulama lain tak boleh faham. Pasal itu kejutan besar Ibn Taymiyah buat apabila Al-Imam Al-Ghazali memasukkan ke dalam kitab Imam Ghazali ni falsafah. Ibn Taymiyah boleh menjelaskan tak mana ada falsafah sebab dia pernah belajar dengan falsafah. Yang ulama lain menghentam falsafah, tidak menguasai falsafah, hanya menguasai hadis. Jadi dia kritik dalam sudut hadis lah. Hadis menyatakan Allah ada di langit. Ulama lain kata kita kena kata Allah ada di langit. Berdasarkan ayat Quran, berdasarkan hadis, Quran itu kalam Allah. Kalam Allah. Siapa kata lagu lain salah. Tapi Ibn Taymiyah dia boleh datang, bukan saja dia baca nas ni dan dia boleh faham dalil kenapa mereka kata Quran bukan kalam Allah. Dia boleh faham yang tu. Bila dia boleh faham benda lagu tu, maka dia boleh bercakap benda yang orang lain tak boleh cakap. Dia boleh kata Mu'tazilah ada sumbangan dalam Islam. Kesalahan dia mesti dibetulkan, kebaikan dia mesti diberi pengiktirafan. Dia kata kalau Mu'tazilah tak sebut Quran itu makhluk, nescaya akan melaluilah kita ni satu zaman di mana Islam boleh hancur. Kerana perdebatan di antara Islam dengan Kristian tentang Isa. Isa bertanya kepada para ulama, apa Kristian bertanya apa kedudukan Isa? Mereka menyatakan Isa jadi dengan kalam Allah. Mereka bertanya kalam Allah tu makhluk ke apa? Ahlussunnah menjawab kalam Allah bukan makhluk. Isa jadi dengan kalam Allah yang bukan makhluk. Jadi apa kedudukan Isa? Isa makhluk ataupun tidak? Kerana Isa jadi dengan kalam Allah. Kalam Allah bukan makhluk. Kalau kalam Allah bukan makhluk, bermakna Isa bukan makhluk. Maka betul lah Isa bukan makhluk. Dia anak Tuhan. Dia jadi dengan kalam Tuhan. Kami sembah dia, kami puja, betul. Mu'tazilah nak membela Islam. Mu'tazilah menyatakan kepada Kristian kalam Allah adalah makhluk. Kenapa? Untuk menyatakan Isa juga adalah makhluk. Ibn Taymiyah kata sesungguhnya niat mereka bersih nak membela Islam, mudah-mudahan dipertimbangkan oleh Allah, tetapi hujah mereka salah. Ulama lain tak nampak benda ni, dia nampak. Apa pandangan? Dia kritik Syiah, dia kritik Qadariyah, tapi dia kata Allah melihat kepada hamba dia. Tak semua orang Syiah ini akan masuk neraka sampai tak keluar dah. Kerana satu orang jadi Syiah, dia kata dia tak memilih. Dia besar dalam keluarga Syiah, dia pergi sekolah Syiah, tiba-tiba dia mati dalam keadaan itu. Risalah tidak sampai pada dia. Mudah-mudahan dia mendapat keadilan Allah di hari akhirat. Ya, begitu juga orang kafir. Dia kata ada orang kafir tak tahu apa. Mudah-mudahan Allah menunjukkan keadilan Allah kepada mereka. Mudah-mudahan neraka ditutup dan dilipat untuk mereka. Puak-puak lain yang tak memahami apa dia cakap, dia kata apa? Ibn Taymiyah menyatakan ahli kafir boleh masuk syurga dan tak masuk neraka. Ini bukti dia seorang kafir. Itu saya katakan, bila orang tulis macam tadi, dia memang tak membaca, ikhwan. Tak membaca punya orang. Mana Ibn Taymiyah sampai pada peringkat Imam Ibn Qayyim banyak meriwayatkan tentang dia, kan? Apa dia kata? Dia kata siapa-siapa yang tak boleh merasa di dunia ni ada syurga, kemungkinan dia tak akan masuk syurga di akhirat. Sesungguhnya, kata Ibn Taymiyah, apa yang musuh aku buat pada aku, mereka datang kepada pemerintah, mereka bisik pada pemerintah, tangkap dan masukkan aku kepada penjara. Semua itu tak dapat memisahkan aku dengan syurga aku, kerana syurga dan taman aku berada dalam hati aku. Sunnah adalah syurga di sisi Allah.
maka aku telah hidup dan aku telah belajar dan mengamalkannya. Mereka boleh pisah aku dengan semua benda, tapi mereka tak boleh pisahkan aku dengan perkara ini. Orang nak cakap macam tu, oh dahsyat ikhwan, apakah jiwa yang dia faham tentang sunnah. Jadi kelebihan dia banyak, sehingga kan kata Syed Sabit yang menulis fikih sunnah pernah kata, seorang ulama agak tidak sempurna ilmu dia kalau tidak membaca tulisan Ibn Taymiyah. Lebih-lebih tulisan dia tentang akidah, sangat menarik. Bacalah Aqidah Wasatiyah, menceritakan tentang sifat Tuhan dengan dalil, dan dia tolak pandangan orang dengan ilmu, dan dia mampu faham musuh tu punya maksud, dia faham yang sebagian orang tak boleh faham. Wallahu ta'ala alam ikhwan. Semoga Allah merahmati kita. Kalau kita ada buku yang buku seperti tulisan dan murid dia Imam Zahabi, Siyar Alam An-Nubala, Ibnu Kathir murid dia Bidayah wa Nihayah, di situ ada kisah kehidupan Ibnu Taymiyah. Ibnu Qayyim selalu kaitkan perkataan Ibnu Taymiyah. Kita boleh jumpa banyak insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Semoga diberkati Allah dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.